إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Urusi meja besar Idris, terusnya pengurusi majlis Haji Fauzi, terusnya tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, anak-anak, rahimakumullah jami'an. Jadi alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersua sempena dengan bulan Rajab yang kita sedang berada di penghujungnya, dan kita bakal masuk ke bulan Syaban. Alhamdulillah kita juga bakal menjengak ke 27 Rajab yang biasanya menjadi sambutan Al-Isra dan juga Al-Mi'raj. Jadi pada malam ini kita dapat bersua, dan kali pertama lah saya bersama dengan tuan-tuan di Taman Desa Jana. Tadi sebut 4 Jana. Saya duduk teringat macam-macam lah Jana ni kan. Nama Jana, kampung Jana tu memang popular lah. Di samping kalau Google tu yang paling naik sekarang ni Jana Wibawa, paling naik, paling top lah. Tekan Jana boleh tekan kan. Jadi alhamdulillah, tengok daripada awal masuk-masuk tadi, tengok ramai buka puasa tadi. Ramai sangat. Rupanya makan petang. Saya ingat buka puasa. Lepas tu ibu-ibu pun daripada awal dah ramai dah di belakang ni. Jadi kita jemputlah masuk ke dalam sikit kot, sebab di luar tu jangkanya malam ni 1,000 orang kot. Okey. Alhamdulillah saya orang duk panggil Imam Muda Jabar. Kalau belah Perak ni kata Imam Muda Jabar. Belah Utara, belah Kelantan ni Imam Muda Jabar kot. Tapi belah KL dia panggil IMJ. Belah Johor IMJ sikit. Kalau saya buat IMJ saya dekat-dekat dengan TMJ. Saya datang daripada satu program lama dulu, melekat nama Imam Muda ni pasal rancangan Imam Muda tu tahun 2010. Saya masuk yang musim ketiga 2012. Tak macam mana, masuk saya saja tes market, tuk pernah. Lekat lah 2012 tu, pagi sampai sekarang ni Imam Muda Jabar. Walaupun orang tanya saya, Ustaz taklah muda sangat tak? 2012 dulu kan. Tapi saya kata Perak ni tak pelik. Imam muda ni tak pelik. Sebab kita pun, raja muda kita pun tak muda pun. Raja muda kita, Raja Jaafar. Sebab itu kita panggil Perak ni Raja Muda. Kalau belah Pahang tak ada Raja Muda, Tengku Mahkota katanya. Jadi tuan-tuan, Imam Muda ni satu rancangan lah yang saya sehingga kali ini tidaklah seperti awal dulu kerap dalam rancangan Astro Oasis, Astro Prima, macam-macam dengan TV3 dan sebagainya. Jadi selepas daripada saya berkecimpung dalam dunia penyiaran tu, saya balik semula tempat saya mengajar, iaitu di Universiti Sultan Al-Azhar sebagai pensyarah agak lama, daripada tahun 2008 hingga 2014.
Kemudian lepas daripada itu asyik oyuk je, sebab saya selalu ulang-alik ke Mekah. Jadi tempat saya ulang-alik ni selalunya di 3 tempat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa Asy-Syarif. Duk bawa jemaah pergi ke 3 masjid ni. Jadi alhamdulillah sehingga kali ini. Cuma yang masjid ketiga ni terhenti sat. Yang terhenti sat, dan berkebetulan jemaah kami yang terakhir dia pada 6 Oktober 6 Oktober tahun lepas ni touchdown dia ke KLIA. 7 Oktober perang. Itu yang paling last yang di Palestin. Jadi kita doa dibuka semula nanti, berlaku gencatan senjata, kita dapat pergi ramai-ramai semula sembahyang dalam Masjidil Aqsa Asy-Syarif. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Imam Muda Jabal nama saya kalau tuan-tuan pasang ya. Lama pun saya tak ceramah-ceramah macam ni, tapi sekala-sekala tu saya ada di Perak ni, saya ceramah lah ya. Mana-mana tempat yang saya sempat pergi, saya akan pergi dan meluat. Masa tujuannya bukanlah daripada rancangan Imam Muda tu, bukan tujuan untuk melahirkan selebriti ataupun menjadi ikon rancangan dan sebagainya, tetapi tujuan besar daripada program itu ialah pendakwah. Alhamdulillah Allah masih mengekalkan nikmat untuk melaksanakan dakwah tanpa rasa jemu. Cuma hari ini orang canggih sikit. Bukan secara fizikal macam ni je orang duk dengar ceramah, kuliah, penerangan dan sebagainya, tapi orang duk belajar hari ni duk pakai ni macam duk ada ni. Sementara tuan-tuan tengok ni yang duk dengan kita secara macam ni 1000 orang katakan. Yang dah lalat duk masuk dah 239. Contohnya kan, itu kan dia masuk. So dakwah ni dah meluas. Mudah saja kita penetrate, mudah saja kita masuk ke mana-mana negara untuk menyampaikan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah tujuannya. Kalau tujuan ini murni, insya-Allah Allah permudahkan kalam kita. Baik itu tuan-tuan, antara lafaz yang kita kena baca apabila memulakan urusan yang baik, bacalah doa seperti yang dibacakan oleh doa Nabi Musa alaihissalam. Doa itu apa dia? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Wahai Tuhanku, kau bukalah dadaku, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan bukalah simpulan lidahku, yafqahu qawli, agar mereka memahami cakapku. Jadi bila kita mula satu benda, lafazkan kalimah itu, insya-Allah Allah mudahkan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, mengimbau bagaimana baginda Nabi SAW dalam urusan dakwah dia bukanlah satu imbauan yang saja-saja kita nak sebutkan, bukanlah satu catatan sejarah yang saja-saja nak masuk 27 Rajab kita bercerita, bukan, tetapi benar-benar menghayati bagaimana yang berlaku kepada junjungan besar baginda Nabi kita Muhammad SAW. Saya masuk rancangan dakwah ni tuan-tuan, kalau nak compare dengan macam mana salafun salih berhadapan dengan ujian dakwah dia, ya Allah, saya pun mula mikir, kata orang memang, aku ni buat dakwah ke duk syok sendiri? Pasal compare dengan tu yang Nabi pernah lakukan dakwah dengan kita hari ni. Nabi buat dakwah dulu dalam keadaan orang tak terima dia, baik di Makkah, dan sebelum Nabi nak ke Madinah, Nabi ke Taif. Dengan harapan Nabi SAW, Nabi kata, kalau orang Makkah tak terima dakwah aku, adik-beradik sendiri pun tak terima dakwah aku, jadi aku nak
jumpa dengan sepupu sepapat aku. Sepupu sepapat Nabi duduk di Taif, Bani Thaqif. Bani Thaqif dengan Quraisy, dia macam kita panggil apa orang penting panggil apa? Bau-bau kacang apa? Bau-bau kacang. Dia ada kaitan dia balik. Jadi Nabi kata aku nak pergi jumpa orang Taif. Kok mereka baru terima dakwah yang aku nak sampai. Dakwah aku bukan susah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu je dakwah aku nak bagi. Nabi pun pergi lah Taif. Apa jadi kat Nabi? Nabi dihalang oleh adik-adik dia juga. Utbah, anak-anak Utbah ni lah halang Nabi. Dia berkata nak pergi mana Muhammad? Aku nak pergi ziarah lah. Nak pergi ziarah adik-adik. Tak payah nak pergi nak buat dakwah apa. Dah, aku nak jumpa adik-adik, aku nak seru kepada mereka la ilaha illallah. Tu je, aku tak bagi susah kat mereka. Utbah kata tak boleh. Kalau hampirnya, tengok nanti apa mereka akan buat kan. Jadi Nabi SAW masuklah, walaupun tak dipelawai, kata orang. Patutnya dipelawai lah. Tak dipelawai Nabi SAW, Nabi pun masuk bersama Zaid bin Harithah. Pergilah Nabi satu kampung ke satu kampung. Saya kalau pergi Taif, saya akan cerita ni supaya jemaah hayati betul-betul. Tengok ni, tempat yang kawasan kampung Nabi lalu. Kawasan kampung yang Nabi lalu ni belum lagi naik ke 2.5 km daripada paras laut. Tempat Taif yang paling tinggi 2,500 meter. Paling tinggi. Yang Nabi singgah ni kawasan bawah ni ya. Nabi singgah ni satu kampung. Apa mereka buat? Mereka baling batu kat Nabi, baling benda-benda kesat dekat Nabi, kaca-kaca baling kat Nabi. Yang jadi benteng kepada Nabi Zaid bin Harithah. Kena dekat Nabi, kena dekat Zaid bin Harithah. Kata dalam hati Allah, macam tu dakwah yang Nabi terpaksa lalui. Bila saya mendorong, saya tengok saya setakat hari ni lalu dakwah tak ada orang balik batu lagi. Habis-habis pun balik nasi biryani kan. Itu kalau tengok rancangan saya dulu, orang tak cam, ramai tak cam saya. Itu Ustaz, Imam Muda Jabar ni bukan kaya handa ni. Itu dulu, sekarang tembun. Anak pun dah 8 dah tembun. Jadi tuan-tuan, orang kadang tak cam. Dulu saya pakai spek dulu saya pakai spek, aloi apa tu, ganteng lah kata orang. Kadang saya pergi ceramah, banyak tempat saya ceramah. Bahkan saya dah sihat apa ni, duduk depan ni. Dia lepas dah habis sembahyang, pengurusi tu tengok mana ustaz tak sampai-sampai. Dia pun ngomong, okey, kita tunggu dulu sebentar, sementara penceramah sampai. Saya dah kat depan ni. Itu berlaku lah pasal orang tak pecam saya dengan keadaan sekarang. Maknanya dulu handsome ke sekarang handsome, saya tak tahu lah. Jadi itu tuan-tuan Allah. Maknanya dakwah hari ini dibentangkan dengan permainan yang merah. Duduk pun pusing pun. Nabi SAW tak begitu dilayan sebegitu. Jauh bila saya menang tengok Allah jauh. Sebab itu rancangan Imam Muda tuan-tuan, dia buat lain daripada lain. Saya selalu sebut benda ni, apa the niche area yang ada pada rancangan Imam Muda. Imam Muda ni imam yang peranan dia bukan hanya mengimamkan salat, tapi mengimamkan masyarakat. Jadi Datuk Hassan Mahmud dia jumpa kami, dia kata, ni hampa semua kami nak latih jadi imam. Bukan imam kat sini lah, imam kat luar sekali. Tarik maknyah ke pancake ke apa. Tarik tu. Mereka tu datang suruh datang masjid. Dia kata, ini bukan sekerja senang kan. Kita tengok maknyah dekat Taman Tasik ni ya. Maknyah ini nak tarik daripada datang masjid, bukan senang. Jadi dalam rancangan tu Datuk Hassan kata, okey, hampa berlatih macam biasa. Latih hafal Quran, latih hafal hadis. Latih, kami berlatih dekat masjid, berlatih dekat MSN, dekat Jalil tu. Lepas tu dengan Quran semua pakai apa
dengan kata-kata hikmah untuk prepare dakwah. Kami pun pergi keluar. Keluar kami nak pergi masjid mana? Masjid wilayah lah apa kan. Rupanya dia bawa pergi Bukit Bintang. Bukit Bintang. Lepas tu produser kata, "Okay, nampak imam-imam sekalian? Nampak tu maknya tu. Apa pergi dakwah dia pak?" Kita tu hafal Quran. Sampai depan maknya kelam. Dia duk panggil abang, nak pergi mana? Maknya dah panggil. Kelam tu yang tu hafal hari ni surah Ibrahim apa semua tu. Tapi tuan-tuan, saya rupanya ini hikmah dia. Bila dakwah ni, dia kena tahu merentasi pelbagai latar belakang masyarakat. Kata Dato' Hassan, hampa tak boleh pergi jumpa maknya. Hampa kata macam hampa naik kereta. Wahai nyah-nyah sekalian, takutlah kamu kepada Allah, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Nyah apa tengok kata, nyampak. Tak mahu je. Dia kena ada style dia, ada sikit. Jadi Prof Muhaya waktu tu, dia kata bila hampa jumpa dengan satu orang nak dakwah, kita kena kenal profil dia, latar belakang dia. Pasal apa dia jadi macam tu? Mereka ni dulu ni macam mana lagu mana? Memang lagu tu daripada kecil kan, keluar-keluar terus jadi macam ni, macam tu kan? Ataupun dia buat-buat kan? Atau dia punca daripada kecil kan? Kena tahu tu. Jadi sembang dengan nyah kan? Okey, nyah-nyah je kita duduk minum-minum, sembang. Jadi kami ni pun seriau juga. Duduk tengok atas bawah kan? Duduk sembang tu, sembang, duduk dibawa satu tempat lah. Tapi kami dah di briefing oleh polis Kuala Lumpur. Dia berkata, apa buat kerja ya? Sembang, ikut je. Nak konsap ke, nak sembang ke, nak apa ke sembang. Kami duduk belakang dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kami buat video. Saya pun risau juga, dia buat video kan, dia keluar cerita lain pula. Dia buat video, dia sembang. Rupa-rupanya latar belakang mereka ni macam-macam. Ada satu ketika yang saya sembang dengan satu orang ni, dia kata saya dulu ni duduk kat kampung. Dia abang pula tu duduk di Perak. Perak tak mana saya tak tahu. Kami duduk di kampung. Lepas tu saya buat silap. Mak ayah marah. Pasal dia buat kesilapan tu kat asrama lah. Jadi asrama pihak warden panggil dia ni buat macam ni, abang kan? Ayah dia, orang tua dia marah lah mak ayah ni. Lupa habis lupa. Dia kata, jangan duduk rumah aku, jangan balik. Hampir duduk, tak kisah nak duduk dalam hampir, ikutlah balak kamu. Lari mana tu tak? Lari balak dia, ikut balak dia pergi Kuala Lumpur. Jadi dia nyah pun. Itu satu cerita. Maksudnya kita tahu, dia ni ada masalah keluarga. Dia sendiri masalah keluarga. Barulah daripada itu kita tahu macam mana nak orang kata apa? Berdakwah. Jadi kita start lah cerita macam mana nak dakwah ni. Maksudnya ikut balik semula kepada fitrah Allah allati fataran nasa 'alaiha. Ikut fitrah. Jadi kita nak ada banyak cerita lah yang kita pergi jumpa ni. Satu orang yang jenis mak piknya, yang minah pik, bapak pik, macam-macam jenis pik ni. Masa dalam rancangan muda sebelum saya kata bagus rancangan tu. Dia dapat satu nama yang cukup hebat dalam program reality. Dia kira dapat nobat di CNN, BBC waktu tu lah. Kemudian barulah datang rancangan-rancangan lain ni, yang PU lah apa kan, Da'i lah, baru datang lepas daripada tu. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, saya mengimbau balik daripada rancangan tu. Kita duduk fikir balik, saya kata, tak mencabar lagi. Maknanya dakwah yang aku lalui selama hari ini masih lagi alhamdulillah berjalan dengan baik. Tidak seperti mana cabaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang di balik batu, di Taif, di balik dihalau, sehingga Jibril alaihi salam datang kepada Nabi. Datang, dia kata, wahai Nabi, mahukah aku hampakkan Al-Akhsyabain, dua gunung yang paling tinggi di Makkah,
dihempakkan di bumi Taif, di kota Taif. Tuan-tuan, kita kalau orang dah balik, orang dah pukul, mati, hangun kita, Jibril datang pula kan, dia offer pula hempak orang kampung tu, kita kata apa? Kalau boleh Everest lah, jangan kata Arsyabain, Everest hempak kampung tu. Kan? Kita geram sangat. Tapi Nabi tak macam tu. Nabi SAW tenang. Satu orang yang tenang, bukan pendendam. Nabi SAW memikirkan dakwah ni bukan short term, bukan tempoh pendek, tapi dakwah di tempoh yang panjang. Nabi kata, Ya Allah, Allahumma ahdi qawmana fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku kerana mereka tak mengetahui apa yang dibuat pada diri aku pada hari ini ni. Fa innahum la yu'jizuna. Tidak sikit pun mengurangkan zat dan kebesaran-Mu, ya Allah. Dia buat aku macam-macam sampai hari ini jadi macam ini ni, tak ada apa lagi, tak ada apa lagi. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka. Kalau mereka tak menerima hidayah, jadikanlah nasal mereka, iaitu keturunan mereka terima hidayah. Betul tuan-tuan. Akhirnya Taif tu, daripada satu kaum yang bukan tak kenal Nabi, tak terima Nabi SAW, tapi akhirnya mereka terima Nabi dengan kedatangan Abdullah bin Abbas. Cerita dia panjang yang Taif ni. Abdullah bin Abbas sampai situ, dia lakukan dakwah di situ, dia menukilkan tafsir di situ sampai mati di situ. Kalau kita pergi Taif, pergilah ziarah perkuburan Masjid Abdullah bin Abbas. Itu mesti tu. Tuan-tuan kena singgah Taif, ziarah dia. Baru ni tuan-tuan Allah, jemaah saya bulan 1 baru ni, bulan 1, 10 bulan 1, pergi terbang 10 bulan 1. Ini nak cerita memang Tuhan pilih dia lah. Di saat seminggu lagi orang nak terbang, dia telefon kita, telefon staf saya. Dia kata saya teringin sangat nak pergi Mekah. Kami kata dah habis dah. Dalam tempoh sebut dah habis tu, tiba-tiba satu orang tarik jeri sebab dia potong kaki. Kecil mana? Tempat tu, seat tu kosong. Tuan-tuan, dia bayar, dia pergi, dia terbang. Dalam keadaan logiknya tak boleh nak pergi ya, seminggu lagi. Sampai di Taif, dia baru masuk, jejakkan kaki ke Taif, masuk dalam hotel 5 minit, dia sesak nafas, Allah tarik nyawa dia. Makcik ni umur 73. Kita sempatlah jumpa sembang-sembang sepanjang ke airport tu, macam biasa. Dia pun happy nak pergi, anak-anak pun sampai tak nak kata apa. Nak kata, Ustaz, saya pun tak tahu, mak saya teringin sangat nak pergi. Kami kata, tunggu Ustaz, ni cuti sekolah dekat ni. Dia kata, tak, mak tak sabar nak pergi. Dia kata, rupanya tuan-tuan, Allah ambil nyawa dia di Taif. Dan dia ditanamkan dekat dengan perkuburan Abdullah bin Abbas. Alhamdulillah kita dapat urutan baik. Kematian dia masuk ke hospital, buat urusan semua sekali. Selang beberapa hari itu terus tanam di perkuburan Al-Jaffari di Taif. Itu pengalaman kami. Cerita pengalaman menguruskan jenazah ni memang Alhamdulillah, ada yang Allah bagi bahagian masing-masing lah. Ada yang meninggal di Taif, di Mekah ada. Satu peristiwa pengalaman pertama saya menguruskan jemaah, ketika mereka selesai tawaf wida. Semua ni patut dah tawaf wida ni. Kata esok ni, maknanya petang tu, petang ni nak pergi naik kapal terbang, balik semula ke Malaysia. Dalam perjalanan tawaf, dah selesai tawaf wida tu, yang kawan ni tadi yang tak apa sihat ni, dia mengadu sesak nafas. Jadi family semua pakat buat tawaf wida, dia tak buat lah pasal dia sakit. Family balik-balik tengok dia dah sempur dah. Oh, tarik nafas, turun nafas. Allah tarik time tu juga masa tawaf wida dalam bilik. Dia pergi tu. Saya masa tu perhati tengok ajar ni, oh Cik ni ajar ni ya. Tanya pula siapa ni kan, apa ni. Dia OKU dan dia dengan mak dia berdua saja yang datang ke Mekah. Jadi dia tu umur dah 50 lebih, mak dia 70 lebih. Mak dia yang suruh terbalik. Sepatutnya dia suruh mak dia, tapi dia tu OKU. Saya pun tanya mak dia lepas balik lah, bagus ni sampai Allah pilih tawaf wada semula selesai, umrah sampai 3 kali.
Lepas tu dah tahu wadah nak pi, rupanya wadah sungguh, pisah sungguh. Siapa dia ni? Saya sembang dengan mak dia dah balik Malaysia. Mak dia kata dia ni memang OKU daripada kecil sampai daripada umur dia muda, sampai dah dia dah umur 50 lebih. Tapi dia ni tak susahkan aku, dia kata. Dia tak menyusahkan aku. Kalau apa-apa hal dia pakai kursi roda, wheelchair tu, dia pergi lah sendiri. Dia pergi sendiri. Tak ada nak panggil mak tengah baring ke mak kat dapur ke apa-apa. Dia buat sendiri. Jadi dia pun sama juga. Dia abang mak dia teringin sangat kot dapat pergi Mekah. Jadi memang dapat pergi. Tarik nyawa, alhamdulillah. Rupanya tuan-tuan, saya diminta uruskan jenazah tu oleh muasasah. Kita urus sampailah ditakdirkan Allah semayang. Hari itu meninggal hari Khamis, Jumaat pagi itu semayang. Diimamkan oleh, tak silap saya masa itu, sama ada Sudais ataupun Syekh Bandar Balilah, Imam Masjid Haram. Bayangkan hari Jumaat, tengah ramai orang, Allahu Akbar, 4 orang je depan jenazah imam. 4 orang. Lepas habis semayang tu saya tengok lama-lama, dahsyat dia ni. Allah pilih mati di Mekah ni. Siapa dia kan? Duk tanya-tanya. Itu yang balik saya tanya mak dia. Dahsyat. Kemudian masuk dalam jenazah, pergi ke syara'i. Saya kalau ikut suruhlah semua kita dah bayar dah belah dekat ni kan, pengurusan jenazah. Tapi orang tu kata dia ingat saya ni anak orang tu kot. Dia kata masuk. Oh masuk, kita pun masuk. Sampai dekat kubur tu tak, di makam, kita pun tengok bangla urus-uruskan tu, tak apalah. Rupanya Pak Arab kata, masuk dalam. Woi, suruh masuk lagi. Tak apalah, kita masuk. Sebab yang tak ada sejarah tuan-tuan. Ada tak tuan-tuan pernah pengalaman masuk kubur keluar balik? Tak ada kan? Selalu orang masuk kubur, pergi terus kan? Jadi saya kata, inilah aku nak bagi ada pengalaman masuk kubur, keluar balik. Nak rasa. Jadi bila masuk kubur Mekah ni tuan-tuan, di syara'i ni, memang lapang sungguh. Dia lapang, dia macam tanah dia tu tanah keras. Tak tanah macam kita ni, tanah payah dan tanah apa kan, berair. Dia tanah keras dulu. Jadi kita perangkat jenazah. Jenazah tu sendiri badan yang besar. Tapi saya pelik, bila turunkan jenazah, saya hanya berdua. Berdua. Masa angkat jenazah ni semua Pak Arab angkat. Lepas saya apa tuan-tuan? Mereka berebut nak angkat jenazah. Pasal apa? Dapat 2 pahala besar, iaitu siapa salat jenazah, pahalanya qirat seperti gunung Uhud. Siapa yang tolong kendong, kendong betul ya? Tolong pegang, tolong bawa jenazah, dapat 2 gunung Uhud. Wah, Arab tuan-tuan lain macam. Dia dengar fadilat tu dia buat. Kita tang sembahyang tu boleh tahan lagi lah, tang bawa tu. Okey, habis orang angkat kan, bagi orang turun sikit kan, depan tu tengok sikit kan, tapi tak angkat pun. Nampak kan? Orang perempuan pakat tengok je lah sembahyang bila kendong bila, tapi di Mekah lain, dia berbobot ya. Jadi tu ringan, bawa jenazah ringan. Oh, saya kata hebat ya. Rupanya sudah diberikan jaminan oleh Nabi SAW. Siapa yang mati di Madinah, sebagian ulama mengkiaskan kalaulah mati Madinah ada kelebihannya, maka mati di Makkah min babil aula, lebih utama kelebihannya, iaitu Nabi kata mendapat syafaat. Tuan-tuan balik semula tadi, bagaimana Nabi SAW tadi dalam peristiwa ditolak dakwah Nabi dalam tahun yang disebutkan tahun kesedihan. Lepas ditolak dakwah, Nabi SAW menerima kematian demi kematian. Daripada Nabi kecil, Nabi dah hilang. Satu orang yang paling sedih di dunia ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata aku lah orang yang paling sedih, tak ada orang sedih. Mak dah tak ada, ayah dah tak ada, opah dah tak ada, anak yatim piatu. Tanya umur berapa? 70 kan yatim piatu. Yatim piatu ni 15 tahun ke bawah baru yatim piatu. Aku tak ada siapa dah. Kita duk abang, kita sedih dalam dunia ni. Paling sedih kan tak ada orang paling murah.
tuan-tuan, Nabi SAW paling sedih. Sebab setiap kali, bayangkan dilahirkan tanpa melihat bapanya, baru nak besar sikit hilang ibunya, baru dah meningkat umur 8 tahun hilang tok dia, baru naik umur 12 tahun hilang Abu Talib, naik umur hilang pula, dah kahwin hilang Khadijah bintu Khuwailid, baru baru dapat beberapa anak dengan Khadijah, 6 orang anak dengan Khadijah. 3 orang anak tu mati depan mata. 3 orang anak dengan Khadijah mati depan mata Nabi SAW. Kalau nak tanya sedih kita berapa orang anak mati depan mata. Nabi hilang seorang-seorang. Tahun itu dipanggil tahun Amul Huzni, tahun kesedihan Nabi SAW. Ingatkan orang boleh terima dekat Taif, orang tolak Nabi SAW. Bayangkan adik-beradik di Mekah tolak, di Taif tolak. Akhirnya Nabi SAW kesedihan. Jadi tuan-tuan, kalau kita belajar daripada kesedihan Nabi, muramnya Nabi, orang doa hari ini sebut aku ni anxiety lah. Untuk abang anxiety, tak habis anxiety no? Aku ni depression lah. Kita dah abang masalah kita. Jawapannya Nabi lebih dahsyat anxiety yang Nabi alami. Malah orang sekretari kata apa? Pakar sekretari, dia kata kalau anxiety itu berlanjutan lebih daripada 2 minggu dipanggil depression. Depression ni tekanan hidup. Ada tak obat dia? Jawapan ada obat. Sebab Nabi dah tunjuk obat dia. Nabi SAW ajar pada kita, di saat kita dapat tekanan itu, maka bertaubatlah hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang Nabi ajar, cari waktu tenang. Waktu tenang bila? 2/3 malam. Disebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Bangun 1/3 malam, tengok ke langit, tengok langit. Nabi akan cari tempat lapang. Cara kita nak bermunajat kepada Allah, cari tempat lapang, tengok ke langit dan angkat tangan. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, apa yang kau ciptakan di sekeliling ini, apa yang kau timpakan kepada kami ini tidak sia-sia, ada hikmah. Subhanak, maha suci kau hai Tuhan, faqina adzaban nar, maka peliharalah kami, jauhkan kami daripada azab api neraka. Itu Nabi naik ke langit. Nabi suka tempat tinggi. Nabi pergi Taif tu macam kita kalau tension nak cuti pergi mana? Kamera tu serabu habis kat kamera tu sampai jam-jam tu. Pasal apa? Pasal nak tenang, pergi tempat tinggi. Nabi dah ajak kita tu. Tuan-tuan tak pergi jauh, pergi Maxwell lah. Maxwell hiking. Kami di apa tu, Kuala Kangsar ada Liman Kati. Pergi naik Bukit Liman Kati, tengok ke langit. Oh, rupanya itu cara Nabi. Jadi orang pergi Mekah, kalau tak naik Jabal Nur macam tak sah. Naik Jabal Nur, Gua Hira. Bila kita pergi tengok tempat yang Nabi duduk tu, memang Nabi jenis suka tafakur. Dalam ayat disebut zikir dan fikir. Yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalq. Nabi suka zikir, Nabi suka fikir. Orang Perak kata fikir. Orang Kedah, orang sini kata apa? Fikir. Nabi suka fikir. Saya pergi tengok berapa kali lah kita bawa jemaah pergi atas. Lah ni canggih sikit. Kalau tuan-tuan pergi Mekah baru ni, yang baru ni pindah ada sampai tuan. Pergi dekat dia ada. Baru ni dia dah buat museum Jabal Nur, canggih tu.
Kira muzium yang paling canggih dunia pasal semua 3D dalam tu di Mekah. Jadi kalau tuan masuk dalam muzium Jabal Nur tu, dapat penerangan pasal Jabal Nur. Kita dapat seolah-olah naik Jabal Nur, dia buat 3D. Tuan diri kat tu, kat studio tu macam naik ke atas. Tak payah panjang lah. Tapi kalau naik betul, dia buat canggih. Tinggi dia 485 meter, setengah kilo kan. Tapi dia buat naik pakai off-road ni, 4x4. Boleh naik separuh, naik pula 200 meter naik pergi atas. Naik. Bila sampai masuk gua tu kita perhati, pasal apa Nabi duduk gua tu? Nabi duduk situ, Nabi sembahyang, Nabi berdoa, dan depan Nabi tu ada tingkap. Tingkap tu betul-betul menghadap Kaabah. Rupanya Nabi perhati tengok orang dia kata Nabi semua dulu. Orang ni semua kata aku ni amanah, aku ni siddiq, aku ni bagus. Tapi bila aku kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua pakat terajam aku. Nabi dia akan fikir, dia akan menung. Bagus itu menung. Kita banyak menung dapat ilham kat mana-mana. Bila ayam tempat tu tak betul. Bila ilham tu ilham baku jadi. Nabi dapat ilham ni ketika lepas salat. Nabi dapat ilham ketika Nabi zikir dan fikir. Nabi dapat macam-macam idea. Sebab itu Nabi SAW Allah ilhamkan dalam peristiwa tahun kesedihan itu dengan satu hadiah, iaitu berjalan menaiki Buraq. Yang perjalanan biasa akan mengambil masa berminggu-minggu, perjalanan biasa. Tapi dengan Buraq yang Allah hadiahkan kepada Nabi, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dalam separuh malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Daripada Masjidil Haram kemudian pergi ke Masjid Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Berkati sekelilingnya mana? Masjid Haram tu Allah berkati sekelilingnya, Masjid Aqsa tu Allah berkati sekelilingnya. Lailan, dalam satu malam. Ulama bincang perjalanan Nabi itu adakah mimpi saja, adakah roh saja yang pergi, atau bersekali dengan jasad. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebut, kalau kita fahami perkataan abdun, hamba, bila faham maksud hamba atau maksudnya jasad dan roh pergi sekali. Sebab Nabi boleh cerita apa yang Nabi nampak ketika dalam perjalanan itu. Sampai di Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa di mana tuan-tuan? Di Palestin. Tuan-tuan, kita hari itu ni bila Oktober semua pakat sedih ya. Sedih dengan 7 Oktober apa yang berlaku selepas yang berperistiwa itu. Dah hampir 30,000 orang hilang nyawa yang direkodkan. Yang tak rekod dalam runtuhan lebih lagi. Yang dalam runtuhan, yang tak selongkar lagi, lebih daripada itu. Tapi kita hari itu ni lah sedih. Lagi sedih lagi ya. Si ada tanya lagi, orang ni tanya saya, Ustaz, Palestin tu dah menang kan? Dah menang, orang Israel dah cabut kan? Tak lagi tuan-tuan. Kita yang cabut. McDonald bulan 10, bulan 11, 12 habis kita pakai boykot. Lah masuk bulan 1 penuh lagi. Nampak tuan-tuan? Habis lupa. Masih lagi berlaku peperangan tu. Bukan tak habis, bukan kata ceasefire, belum lagi berlaku ceasefire. Gencatan jatuh masih lagi duk jadi. Cuma Israel berhadapan dengan tentera yang mereka terkejut. Jadi dia orang masuk ke dalam Gaza tu tuan-tuan, Palestin lah ya. Dia masuk ke central, start daripada utara. Dia pun nak clearkan utara tu. Dia clearkan sampai habisnya, tapi tak berjaya juga. Dia masuk ke celah-celah bangunan, tahu-tahu keluar tentera Brigade Qassam ni daripada celah-celah, daripada terowong-terowong yang mereka tak trace pun sebelum daripada itu. Letak bom, pakai RPG, habis mereka. Ini yang berlaku hari ini tentang
sehingga hari ini Israel masih tak nak mengundur diri, kerana bila mereka mengatakan gencatan senjata, seolah-olah mereka dah kalah. Sebab tu dia berkata abang mereka gencat senjata, tak berlaku ceasefire. Itu yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan. Kita jangan lupa, tuan-tuan, walaupun kita dah melepasi masuk tahun 2024 dan peristiwa ini masih lagi kuat dalam ingatan kita, dan jangan tinggalkan doa Qur'an nazilah. Bacalah selalu, paling kurang subuh tu sehari sekali kita baca Qur'an nazilah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab ya mujri as-sahab ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Itu yang Arabnya. Yang Melayunya dengar? Nak dengar? Tak boleh nak dengar free, kena belilah CD dia. Jadi lagu ni dia bukan lagu, dia doa. Cuma dilakukan supaya anak-anak kita boleh baca. Boleh ni? Nak dengar lagu tu? Boleh baca doa Qunut Nazilah? Boleh? Kalau start pagi dalam ni boleh? Boleh try? Boleh, main. Kita dengar. Main boleh ni? Allahumma inna. Sekarang? Tak sekarang main dia boleh confident. Tak apa ayah main mari sini. Kita azan dulu ke je nak? Tu ya? Main. Saja. Jadi kalau anak saya suruh ni, dia pun balik bawah apa dia boleh. Allahumma inna. Main dengar. Ni kawan-kawan apa yang dengar. Saya boleh, tu boleh. Apa boleh? Qur'an nazilah. Bagi semangat baru ni saya bawa pusing kita dengan mapping. Kalau tuan-tuan tahu mapping yang dipromosikan oleh Cikgu Azmi, kita pergi ceramah dan kita bawa lah. Orang di Malaysia ni ramai orang Palestin. Jadi salah seorang pelajar di Universiti Sultan Azlan Shah tu seorang pelajar Palestin. Dan yang paling terharu sekali, saya pun terkejut. Saya tak sangka apa yang dia nak sebut dalam ceramah. Dia sebut tu saya terkejut. Saya suruh ceritalah apa keadaan semasa di Gaza, masa tahun lepas ni, bulan 12, bulan 11. Dia pun cerita, dia kata ayah saya baru mati. Ayah saya baru mati syahid. Tapi dia cerita tu tak ada muka sedih. Kita ni kalau mak di tepi kena bom, bukan pi mati biasa ni, mati kena bom, berkecai habis, rumah berkecai. Dengan dia jasad-jasad pun tak jumpa lah. Pasal tu kena tembak apa ya. Dia boleh cerita dalam keadaan yang tenang. Allah, itu luar biasa. Rupanya kalau tuan-tuan selongkar jiwa orang Palestin ni, kekuatan mereka pada hati ni. Adakah dia kena brainwash latihan askar setiap hari? Kau tanya dia, hang berapa kali buat latihan askar ni? Hang berapa kali duduk dalam camp? Hang berapa kali buat latihan pegang senjata, buat sniper, main sniper main? Dia kata aku tak pernah buat. Tanya dia balik, buat tak? Mereka hanya dilatih kekuatan jiwa. Setiap anak-anak Palestin ni, mereka sudah pun menjadi hafiz Quran. Dah biasa dengan Quran, umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun dah hafiz. Kadang tu 8 tahun dah hafiz. Jadi mereka dibentuk jiwa mereka dengan Quran. Baik itu kalau tuan tengok siri-siri kematian syahid yang berlaku di Gaza setiap hari, saban hari, bukannya tentera. Yang mati itu imam, yang mati itu pengurusi masjid. Yang mati itu SU.
bendahari orang masjid. Dia pun tak boleh trace siapakah dia Brigade Al-Qassam. Mereka kata kami tak jumpa satu dari Brigade Qassam tapi kami rasa-rasa Brigade Qassam tu imam-imam, Brigade Qassam tu Bilal, Brigade Qassam tu pengurusi surau. Dia pun rasa macam tu. Tu dia pun tembak, tak ada ala tuju, tak tahu ke mana. Tembak terus masjid, tembak terus rumah imam, tembak terus rumah ustaz, rumah alim, termasuk kawan ni tadi, pelajar ustaz. Nama dia apa? Namanya Al-Wad. Saya panggil dia Muhammad. Saya tanya, ayah memang ketua Qassam, apa saya sampai kena bom? Ayah aku doktor. Ayah aku doktor falsafah. Pernah beberapa kali datang ke Kuala Lumpur ni, cerita pasal Gaza, perjuangkan masyarakat Gaza, tapi menjadi target Israel. Walaupun dia tahu dia target Israel, dia balik semua ke Gaza. Sebab apa? Dia dah really, dah willing untuk syahid anytime, bersedia untuk syahid anytime. Itu luar biasa. Kita kalau tahu orang nak tembak kita target, tak balik dah. Tak balik dah, dia balik. Iaitu dalam 7 Oktober selang beberapa hari, minggu pertama Taufan Al-Aqsa tu, sasaran utama mereka adalah rumah ayah kepada Dr. Al-Waqti. Jadi saya bawa cerita, saya kata saya kagum macam mana jiwa mereka begitu ketal. Saya tanya lagi kat dia, saya kata mak ayah matilah, sekarang mak dengan adik-adik ni pergi mana? Sebab dia adik-adik dia 7 orang. Dia kata tak tahu. Sampai ke hari ni aku tak tahu dia orang tu hidup ke mati. Oh dahsyat. Kalau kita, macam mana lah Cik lah? Macam mana kita dah abang? Oi, anak kita tak tahu duduk ketang KL tu je. Apa lah dia buat, dah tak kuat kan? Tapi dia boleh relax. Saya kata, dari mana korang dapat perasaan yang begitu kuat macam ni? Dia kata, kita serahkan tawakkal ala Allah. Sebab itu, apa sahaja kematian berlaku kepada mereka, pengeboman saban hari yang berlaku di kampung-kampung mereka, apa sebutan mereka? Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu je perkataannya. Cukuplah bagi kami Allah. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik wakil. Fa ni'mal maula, sebaik-baik nikmat bertuhankan Allah. Wa ni'man nasir, sebaik-baik pertolongan datang daripada Allah. Sebab itu tuan-tuan, mereka boleh menikmati kehidupan di Gaza, di Palestin itu dalam keadaan walaupun mereka dibunuh setiap hari, dihancurkan kampung-kampung mereka, tapi mereka seronok dapat duduk kat tanah, balik semula. Di North Gaza tu, di Central Gaza tu, rumah dah hancur, balik semula. Tanya kenapa? Bila media tanya, press tanya, kenapa kau balik? Pergilah cari. Duduk di Rafah sana di Mesir, ataupun duduk di selatan Gaza. Dia kata, aku nak cari mana tanah rumahku. Walaupun rumahku hancur, tapi aku masih ada tanah. Oh, luar biasa tuan-tuan. Kita tanah lebih sikit jual lah. Ada kebun lebih sikit, nak duit banyak sikit, jual tanah. Orang Gaza, orang Palestin dipertahankan tanah dia. Dan mereka marah juga apa yang berlaku. Satu ketika dahulu mereka tanah mereka 100%, kemudian disewakan kepada orang Yahudi selang 50 tahun, 60 tahun sewa. Lepas sewa jual di West Bank. Begitulah juga keadaan yang lain. Hampir 70% sekarang ini didominasi oleh orang Yahudi. 70% Palestin. Hasil dari kesilapan orang dulu menyewa, kemudian menjual, dan akhirnya mereka terpinggir di pinggiran laut-laut. Itulah orang Palestin. Jadi tuan-tuan dan Allah, Syekh Muhammad Al-Wardi, anak kepada Muhammad Al-Wardi, saya bawa merata ceramah, dan suara dia lunak, sedap suara dia. Kalau tuan-tuan nak dengar bacaan orang Palestin, qiraat bacaan orang Palestin bulan Ramadan Tarawih, kita lakukan. Boleh saya ni ya. Sebab dia dalam bidang qiraat dan boleh membaca dengan bacaan yang baik, lunak. Tapi kalau tuan-tuan duduk belakang tu nangis. Saya boleh duduk rasa sembahyang di Masjid Al-Aqsa, terasa macam kita duduk Mekah kan. Duduk Mekah tu bila imam tu baca apa saya selalu tengok makcik-makcik bila balik daripada Masjidil Haram, balik ke hotel,
mata merah. Kenapa makcik mata merah? Dia kata, tadi mak tu baca sedap. Dia kata, itu kenapa faham imam tu baca? Tak, tengok orang sebelah mana saya pun nyanyi tengok orang sebelah. Maknanya kita pun terkesan juga, walaupun tak faham baca imam tu, nyanyi juga. Sebab apa tuan-tuan? Itu suasana. Ni Ramadan nak dekat ni kan. Ini suasana-suasana. Tuan-tuan dan rahmati oleh kasih Allah Subhanahu wa taala. Balik pada apa yang berlaku di Palestin pada hari ini. Bumi yang diberkati, bumi yang dijadikan Malhamatul Kubra. Malhamatul Kubra ni iaitu tanda-tanda kiamat yang besar, ujian-ujian yang besar, petanda-petanda akhir zaman itu. Tanda-tandanya di mana? Di bumi Syam, di bumi Palestin. Sehingga Nabi SAW sentiasa mendoakan keberkatan. Nabi doa bila ditanya oleh sahabat tentang Yaman, dan ditanya oleh sahabat tentang bumi Palestin, di bumi Syam. Maksudnya tak ada Palestin ni kan, zaman Nabi, bumi Syam. Nabi doa, Allahumma barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, kau berkatilah bumi Syam, ya Allah, kau berkatilah dengan bumi Yaman. Bumi Syam dan bumi Yaman ni dia menganggotai ataupun mewakili negara-negara Arab yang ada pada hari ini, Jazirah Arabia. Iaitu Nabi selalu doakan. Dia tengok siapa yang bangun? Yaman bangun. Siapa lagi bangun? Orang Syam. Orang Syam ni mewakili Palestin, mewakili orang Urdun, mewakili orang Lebanon. Mereka bangun dan menyatakan kebersamaan dan memperjuangkan rakyat Palestin. Sebab apa? Itu tanda solidariti kita. Apa petanda solidariti kita kepada orang Palestin? Walaupun yang dikena ujian, saya pernah tanya kepada orang-orang kuat di sana. Kita tanya kepada dia, perlukah kami di Nusantara itu pergi ke Palestin, perjuang bersama dengan orang Palestin? Dia kata, korang tak perlu datang ke sini, tak. Dia orang tak minta. Tapi apa yang perlu, korang bersolidariti daripada jarak jauh. Doakan kami, doakan, dan jangan tinggalkan qunut nazilah. Lakukan salat jamaah setiap hari di masjid. Sebab itu hari ini tuan-tuan, hashtag yang paling tinggi sekali, salat subuh seperti Jumaat. Ini bagus. Sebenarnya lama dah kita suara dalam benda ni, ya, lama. Tapi hari ini dah mula bangkit perasaan itu. Supaya apa? Masjid-masjid kita penuh. Dan kita sebut nak pergi Masjidil Haram, nak penuhkan Masjidil Haram, nak penuhkan Masjid Nabi. Bila pergi sana, siapa kita boleh pergi? Bila pergi Mekah, Madinah, boleh penuh, boleh pergi setiap masa. Masjidil Haram tu tak payah tunggu azan, 2 jam sebelum azan kita dah di masjid. Pasal apa boleh ada perasaan? Masjid Nabi 3 jam sebelum dah ada di masjid. Pasal apa boleh datang perasaan? Mari kampung Jana ni, Taman Desa Jana ni, ada 3 jam sebelum bulan, kan? Itu almarhum Ismail Kamus dulu selalu pesan, di Masjidil Haram tu setiap hari ke masjid, setiap hari semayang Masjidil Haram. Balik Malaysia haram tak ke masjid. Tentu Ismail Kamus, tapi orang kita alhamdulillah. Jadi ambil semangat tu tuan-tuan, bukan bermusim, teruskan solat jamaah. Orang sana pun macam tu juga. Dia selalu pesan, orang jagalah solat jamaah, insya-Allah Allah bagi pertolongan. Yahudi ni takut bila orang Islam semua berjamaah, kerana yadullah ma'al jamaah, kuasa Allah bersama dengan jamaah. Itu Yahudi takut bila kita sepakat. Dah ada dah tanda-tanda kesepakatan orang Islam. Dia orang dah mula kendur juga. Kalau tidak, licin dah bazar, licin dah bazar tu. Tapi oleh kerana kekuatan orang Islam, baik yang di bawah tanah, baik yang di atas tanah, baik yang berada jauh, kita ni jauh, lebih daripada ribuan kilometer kita ni dengan Gaza, tapi kita bersolidariti. Itu mereka bimbang. Mereka sangat bimbang dan sangat takut.
Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkatan Yaman, keberkatan Syam, dan daripada bumi Syam lah Nabi di mi'rajkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di mi'rajkan seperti dalam rakaman surah An-Najm. Afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Allah perlihatkan kepada Nabi SAW tanda-tanda kebesarannya naik ke langit. Jibril pun tak boleh sampai tahap Nabi SAW bertemu, dan Allah perintahkan satu peristiwa yang cukup besar, satu syariat yang cukup besar, iaitulah salat. Itu pun naiklah Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, minta kurang, sehingga hari ini tuan-tuan timbul di kalangan orang orientalis barat, dia kata, kenapa Nabi dah Allah perintah 50 waktu minta pula kurang? Apalah Nabi ni kata orang tadi sebenarnya. Kita sebagai orang Islam pun betul juga kenapa Nabi minta kurang-kurang? Sepatutnya Nabi setuju je lah. Jadi tuan-tuan, itu hikmahnya. Kalau lah 50 waktu kita semayang, mana rupanya tak ada nak ceramah dah saya rasa. Masa 24 jam mana setiap setengah jam satu solat. Tak ada nak apa, makan apa tidak, balik pun tidak ke masjid kita ni. Hikmahnya 5 waktu itu mewakili masa-masa dan timing, timeline yang Allah berikan kepada kita. Subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, dan kemudian isya. Siapa yang menunaikan dan menjaga maktubah, salat maktubah ni, Allah pelihara dia. Siapa yang menambah dengan nawafil, Allah angkat pula darjat dia. Angkat dan angkat darjat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah angkat darjat dia. Jaga solat maktubah, solat yang fardu, ditambah dengan nawafil, diberikan kekuatan dengan solat jamaah, kemudian Allah angkat darjat. Berarti kita jaga solat kita, tuan-tuan. Jaga ibadah kita, kuatkan. Malah tuan-tuan, nak sebut jaga solat fardu tambah dengan sunat ni, bukan kita orang masjid. Kena pesan kat anak-anak kita. Pesan kat anak-anak kita. Hari ni tuan-tuan, dalam sedih yang saya buat dan kawan-kawan kita sendiri buat, alhamdulillah orang masjid datang, tapi kita tak bawa anak-anak. Anak sekat rumah pula tak semayang. Adik-beradik kita di kampung pula tak semayang. Anak-anak saudara kita yang duduk di luar pula tak semayang. Jadi kena pesan tentang hal itu, supaya menjaga yang fardu dan meningkatkan dengan amalan sunnah. Ini satu amanah cukup besar yang Allah tinggalkan kepada kita, tuan-tuan. Supaya jadi iman. Selagi hayat dikandung badan, jangan sekali dikau lupakan perintah Rasul dan perintah Tuhan. Itulah tugas setiap insan. Siapa nyanyi? Ingat apa semua tak tahu? Jangan dikau melupakan perintah Tuhan, kau abaikan. Jangan sekali kau harapkan bahagia di dunia yang fana. Apa arti hidup ini jika tiada takwa dan iman? Teng 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 teng. Selagi hayat dikandung badan. Itu selagi hayat kita. Jadi sama-sama
sama-samalah kita jaga keluarga kita dan tuan, apatah lagi kita berada di ujungnya, dan semoga Allah sentiasa memberkati kita, masa kita dan waktu kita. Saya biasa saya tak ceramah lama sejam-jam, cuma saya suka soalan. Kalau tuan-tuan ada sebarang soalan, amat dialu-alukan. Yang mana saya jawab. Tak boleh jawab, pengurusi ada, sesi ada, imam ada, ustaz ada, kan? Boleh jawab. Jadi saya buka lah satu dua soalan untuk meriahkan lagi majlis ilmu kita ni, insya-Allah. Silakan. Ada soalan? Nampak gaya faham aku. Tak ada masalah. Muslimat pun ada soalan, boleh nak tulis ke apa. Silakan yang ada. Apakah pengalaman Nabi daripada Saudi dalam perjalanan itu? Panjang maksudnya. Okey. Apakah pengalaman yang Nabi lalui daripada Mekah ke Madinah itu? Dengan menaiki Buraq, kemudian Nabi diperlihatkan semua. Kenapa saya sebutkan ringkas je cerita itu? Kalau kita baca hadis Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, kadang tu dia ceritanya. Tapi kalau kita baca kisah-kisah Israiliyat, dipanggil Israiliyat ni kisah daripada Bani Israel, panjang cerita. Jumpa orang tua lah, ya, yang memperlihatkan orang tua tu pula pakai emas. Itu semua kisah-kisah Israiliyat, Bani Israel. Kalau kita baca Anas bin Malik, kisah hadis yang diceritakan oleh Anas bin Malik, begitu. Kisah dengan menaiki Buraq, lalu Nabi sampailah ke Mekah, daripada Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, dan Nabi mengimamkan salat. Dia ikut, dan begitulah nanti akhir zaman semua para anbiya akan ikut, yang akan mengimamkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua akan ikut ajaran Nabi kita Muhammad, sehinggalah Nabi naik ke Sidratul Muntaha daripada Masjidil Aqsa di kawasan yang dikenali dengan namanya Qubbatus Sakhra. Hari ini Qubbatus Sakhra. Orang nak tanya Qubbatus Sakhra tu di mana, Ustaz? Kalau tuan-tuan tengok dalam gambar di Palestin, yang kubah kuning, the Dome of Rock, kubah kuning tu dipanggil Qubbatus Sakhra. Qubbatus Sakhra tu Masjid Aqsa tu bukan. Qubbatus Sakhra. Qubbatus Sakhra ataupun the Dome of Rock itu sebahagian daripada Masjid Aqsa. Maknanya itu pun Masjid Aqsa, Masjid Qibli yang duduk depan tu pun Masjid Al-Aqsa, Masjid Marwani yang duduk di tepinya Masjid Al-Aqsa, Masjid Umar, Masjid Al-Aqsa, Masjid Buraq, Masjid Al-Aqsa, semua dalam lingkaran lebih kurang 5 km kaki persegi itu semuanya adalah Masjidil Aqsa, termasuk the Dome of Rock. Sebab ada yang bila saya tunjuk gambar dekat the Dome of Rock, saya buat live saya cerita ini sebahagian Masjid Aqsa, dia kata bukan Ustaz, Masjid Aqsa depan. Saya tanya balik, mana mereka tahu? Sebab sebelah saya tu tour guide dan dia pakar sejarah, dia pun cerita Masjid Aqsa ni keseluruhan ni semua Masjid Aqsa. The complex of Masjid Aqsa merangkumi 7 masjid. Ya. Jadi kisah tadi tu dirakamkan sehinggalah ke Qubbatus Sakhra, Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Kadar itu saja. Sebab itu cerita dalam hadis sahih, cerita yang seperti yang kita kongsikan ini. Tapi kalau kita nak bercerita tentang Israiliyat, panjang lagi. Adakah ulama menolak terus Israiliyat? Sebahagian ulama seperti Muhammad bin Abduh umpamanya, dan juga beberapa tokoh Jamaluddin Al-Afghani umpamanya, dia kata Israiliyat ini bukan semua kita tolak. Kalau dia tak bercanggah dengan Quran dan Sunnah, maka kita terima. Tapi kalau dia bercanggah sangat, pelik sangat bunyinya, maka kita tak terima. Tepat sebahagian pandangan ahli tafsir dan pengkaji sejarah berkaitan dengan Al-Israiliyat. Wallahu a'lam. Lagi soalan? Saya ni semangat bila cerita pasal Aqsa ni, tuan-tuan. Panjang lah cerita pasal Haram je, panjang gitu. Sehingga kita buat pondok di Kuala Kangsar. InsyaAllah kita akan bangunkan, masih lagi proses lah, membangunkan pondok Aqsa.
Pondok Aqsa ni pondok Al-Quran dan As-Sunnah. So ringkasannya namanya Aqsa. Buat di mana? Buat di Kuala Kangsar, Kampung Jawa. Ada orang Kuala sini? Tak ada orang Kuala. Jadi kenapa ambil semangat Aqsa tu? Kerana kita melihat apa yang berlaku di Aqsa itu, semangat yang ada, pusat ilmu yang ada, jihad yang ada di sana, supaya dapatlah sikit. Kalau tak banyak pun kita ada. Mereka sana ni semangat betul. Kita tak seperti mereka. Paling kurang kita ada sedikit terbias daripadanya. Dari mana semangat datang? Bukan semangat kosong, tapi dengan ilmu, berdasarkan Quran, berdasarkan sunnah Nabi, berdasarkan pandangan ulama, berdasarkan kitab-kitab yang maksud dan sebagainya. Jadi mereka jadi kuat. Mereka jadi kuat. Sebab itu kita belajar tuan. Kita buka pondok. Alhamdulillah diwakafkan oleh seorang hamba Allah 10 ekar. Saya wakaf tu dengar bunyi tu macam, oh baguslah wakaf, tak payah beli. Okey satu peringkat, tapi peringkat berikutnya jenuh nak memikirkan nak bangun kan tu. Sebab tu saya kata lepas pada ni tak apalah, kita dah serahkan pada Majlis Agama Islam Perak buat tanah wakaf tersebut. Cuma kena pemegang amanah ni kena bangun kan, pondok tersebut dan juga masjid. Kita nak buat satu-satunya insya-Allah masjid yang berkonsepkan Masjid Al-Aqsa di surau, status di surau, tapi kita buat bentuk tu macam Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau tuan-tuan tak dapat pergi sana, datanglah Masjid Al-Aqsa. Cuma pahalanya tak dapatlah 500 kali ganda. Dapatlah 27 kali ganda ya. Sebab aku kan masuk kaki berkaki sekeliling. Tapi contoh Boleh. Nanti saya sebut tu yang masuk haji ni. Jadi tuan-tuan, kami sekarang ni masih lagi peringkat mengumpulkan dana besar. Perbelanjaan dia hampir 3 juta ya. Jadi kita amat alu-alukan tuan-tuan dan perempuan untuk sama-sama menyumbang. Di luar sana ada tabung, boleh ambil lah kalender kita nak habiskan dia untuk tuan-tuan ambil dan menginfakkan kepada urusan pembangunan Aqsa. Hari ini pengajian ni dah berjalan, kita pakai rumah kedai di Chandra Puteri ya. Pengajian Pondok Aqsa ni, tapi yang tetap pondok yang permanent itu belum lagi, masih lagi proses-proses yang berkaitan, termasuk juga urusan-urusan pembangunan sebagainya di tanah tersebut. Jadi kami amat alu-alukan sumbangan dan putusan, apatah lagi mengambil semangat daripada bulan Rajab. Nabi menggalakkan kita memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan tasbih, tahmid, takbir, dan juga memperbanyakkan sedekah. Banyakkan sedekah supaya Allah panjangkan rezeki kita untuk bertemu dengan Ramadan. Orang yang infak ni Tuhan kata, "Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu." Apa yang kamu nafkahkan itu Allah berikan galang ganti. Galang ganti dia apa? Buat umur yang panjang, keberkatan rezeki, kesihatan yang baik, kemudahan menuntut ilmu, kemudahan melakukan ibadah. Panjang, banyak yang Allah berikan daripada infak-infak yang kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang keduanya insya-Allah tuan-tuan, apa saja saya ceritakan ni, kalau tuan-tuan nak real Makkah, Madinah, Taif, Aqsa Asy-Syarif, nak pergi ke mendekati Muhammad bin Murad Al-Fatih di Turki. Saya selalu buat program-program ni. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Tekan je Imam Muda Jabbar, banyak yang program yang saya videokan. Start daripada Istanbul sampai di Rome, Italy. Perjalanan dari satu tempat ke satu tempat tu, dia panggil travelog. Perjalanan Muhammad bin Murad Al-Fatih. Dan macam-macam tempat sejarah yang kita terokai. Tuan-tuan bolehlah menyertai kami dalam siri-siri ini. Banyak kita beri. Tuan-tuan boleh tengok ada flyer di luar sana untuk tuan-tuan tengok mana selepas daripada ni ajak travel akan berjalan. Sebab kita ambil semangat tadi, Nabi SAW diperjalankan. Bila Nabi stres, bila Nabi menghadapi tekanan, Allah bagi satu hadiah. Hadiah dapat berjalan, bersia-sia. Ke mana? Ke Aqsa. Ke mana? Naik ke langit. Hebat ya. Jadi kalau pun tak boleh naik ke langit 7, bawah langit 1 pun tak apa, untuk berjalan-jalan. Itu sebagai satu perangsang kita dengan apa yang berlaku dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, soalan haji tadi, alladzi barakna haula. Allah berkati bumi-bumi di sekitarnya. Kalau ikut ayat tadi haulahu, dia merujuk kepada yang paling dekat,
adalah Palestin. Sebab itu bumi Aqsa Palestin ini Allah berkati dia. Pertama dengan apa? Dengan bumi para anbiya alaihi wassalam. Anbiya yang paling ramai datang daripada bumi ini, bumi Bani Israel. Yang kedua, Allah berkati bumi ini dengan tanah dan tumbuh-tumbuhan dia. Tuan-tuan pergi ke Palestin, kalau tak makan tin dan zaitun, rugi. Tin dan zaitun yang paling berkualiti tinggi adalah di bumi Palestin. Wattini wazzaitun. Nah, dirakamkan tin dan zaitun tu di mana? Di Palestin. Sebab itu orang Yahudi dia tahu kehebatan dan juga hasil tuaian yang sangat hebat Allah di Palestin. Dia rampas tanah-tanah orang Palestin. Nah, itu dia buat dulu. Dia rampas. Dia nak ambil hasil tu. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi dengan kami kami akan selalu cerita kepada tuan-tuan. Tour guide kami pun akan sebut, kalau kita nak beli buah tin, nak beli minyak zaitun, pastikan produk itu dikilangkan di kilang-kilang orang Islam. Kita akan utamakan orang Islam, bukan diambil, diproduce daripada kilang-kilang orang Israel. Masa orang Israel dah rampai habis tanah-tanah ni, dia buat production dia, buat packaging dia, jual pula kat kita. Lepas tu kita tengok belakang tu, Israel ke Palestin. Palestin kita support. Betul Ada yang timbul sebelum daripada ini, dia kata jangan pergi ke Palestin sebab kita menyokong Israel. Saya jawab dengan bersikap lah. Mungkin ada kebenaran cakap dia, tapi banyak yang salah. Kita bila nak masuk Israel, pertama kita kena dapat permit Jordan dulu. Kemudian kita minta Palestin. Cuma Palestin dia tidak ada authority, dan Palestin dan authority dia tidak ada kuasa memberi kebenaran orang luar masuk, melainkan dengan Israel. Itu Israel dah rampas hak immigration. Jadi kita tak dapat tidak, walaupun tak ada hubungan dengan Israel, kita ada hubungan dengan Jordan, tapi kita kena dapat juga permit untuk masuk ke Al-Quds daripada Israel. Itu kita tak boleh kata apa, pasal dah dipongkong sejak 50 tahun, 60 tahun. Bila once dapat masuk ke Palestin, kita dah tak guna servis dia. Kita tak ambil bas Israel. Kita tak ambil. Kita akan dahulukan bas orang Palestin atau orang Jordan. Bila makan, kita tak makan di restoran Israel, kita makan di restoran orang Islam. Bila kita ambil hotel penginapan, kita akan menginap di mana? Hotel orang Islam. Sebab apa? Kalau orang Islam tak pergi, ini cerita sebelum perang, siapa lagi yang nak menyokong industri pelancongan dan juga industri perniagaan orang Palestin? Betul bayangkan kita pergi hotel orang Palestin tu 3 star dengan tak lah berapa cantik. Sedangkan orang Kristian punya hotel, orang Yahudi punya 5 star, canggih-canggih. Dia orang punya canggih pasal apa? Semua dapat dana, sponsor, kemudahan, financing, loan daripada kerajaan. Tapi orang Palestin terhad, walaupun dia ada kerajaan, kekuatan dana mereka sangat terhad. Mereka tak boleh nak support industri SME ni, small medium industry, dia tak boleh support. Jadi siapa yang support? Turis orang Islam, kita lah. Bila kami masuk lepas PKP, tuan-tuan tengok respon daripada orang Palestin. Dia tengok kami masuk, orang Malaysia masuk, orang Indo masuk dalam masjid, semua pakai tepuk. Weh, dah 2 tahun kami tak nampak orang Palestin, orang Malaysia, orang Indo. Kan? Kenapa? Yalah, siapa nak support barbecue kami, siapa nak support shawarma kami, siapa nak beli orang-orang kami, tak ada orang beli, dia support. Jadi kita support perniagaan orang Islam di West Bank, baik juga di, kita sebutkan tadi di di Al-Quds. Cuma tuan-tuan kalau nak minta pergi Gaza, susahlah sikit. Gaza ni macam mana tuan-tuan? Kita hanya boleh sampaikan bantuan saja. Baru ni hampir lebih daripada 100,000 nilai kita kumpulkan baru ni. 100,000 daripada Masjid Negeri, daripada Jahid,
Kemudian daripada banyaklah persatuan-persatuan termasuk kami, kita hampir lebih kurang 1,000 lah untuk baju sejuk. Nak sampaikan baju sejuk, itu pun Israel takut kena tapik. Takut dalam baju tu ada bom. Punya takut dia. Tapi kita sampailah di Rafah baju tu ya, beli di Mesir, bawa ke Rafah. Tapi nak tunggu di sepadan nak lepas tu makan hari. Punya teruknya Israel ni. Kita tanya juga kepada Hamas apa yang mereka perlu. Apa yang mereka perlu? Kami tak boleh nak bagi senjata, tak boleh. Tapi kami boleh bagi air dan boleh bagi kurma. Berapa banyak kurma? Berapa banyak makanan? Kata makanan kami boleh bagi. Banyak-banyak kau nak. Dia orang minta apa tuan-tuan? Bukan minta macam-macam. Dia hanya minta kurma cukup untuk kami selama setahun. Kurma tu satu hari 3 biji kali dengan 365 hari untuk setahun. Soal biji tu lebih kurang 1,000 lah. Kita katakan 1,000 biji tu untuk kami bertahan. Kami anggarkan apa yang berlaku pada hari ini tak cukup dengan 3 bulan, 4 bulan, mungkin setahun. Tapi satu hari kami cukup dengan 3 biji kurma. Kita kalau tuan-tuan buka puasa hari ni pengurusi umum kan, tak ada nasi kandar, tak ada nasi biryani, kita makan 3 biji kurma je. Haram seorang, tak tu seorang. Ada orang tu seorang makan buka puasa 3 biji kurma. Cari tempat lain lah. Orang Palestin dia tak minta beras, dia tak minta gandum, tak minta barley, dia minta 3 biji kurma untuk sehari, satu tak. Itu dia minta pada Mapi. Saya kata ya Allah, dahsyatnya orang, hebatnya. Ya tuan-tuan, dengan kadar yang mana kita ada, kita bantu mereka dengan kadar yang ada. Bukan dia orang pun tak minta dahsyat-dahsyat, tak minta dahsyat-dahsyat, kerana mereka tahu Allah akan membantu di saat mereka kesusahan. Jadi kita bantu dengan kadar ada. Saya pun umumkan juga bantuan kemanusiaan musim sejuk, musim sejuk ya, untuk kita teruskan. Baju tu nilai dia 120. Kita beli di sana di Mesir 120 satu baju jaket tu ya, dengan kos bawa kontainer semua sekali lah 120 nilai. Kalau betul-betul kita beli tepi jalan ni RM40 ya. Tapi bila dia jadi kontainer dan dibawa dan tu nak upah orang di sana tu, ya Allah, dan berganda jadinya kos. Jadi tuan-tuan, niatkan apa saja bantuan kemanusiaan musim sejuk khususnya, dan Ramadan yang akan tiba ni kita sama-sama merasai perasaan itu. InsyaAllah semangat-semangat itu kita akan sumbangkan terus-menerus kepada rakyat Palestin melalui tabung-tabung yang kita anjurkan. Tuan-tuan kita tengok tabung nanti dan boleh sebarkan. Kalau tak boleh malam tak buat duit, ambil je QR code tu, transfer atas nama Persatuan Umrah Haji dan Ziarah Perak yang kita bergabung. Kita dah launching dalam media sebelum daripada ini dengan MAPI dan juga NGO yang lain untuk sama-sama membantu rakyat Palestin insya-Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mudah-mudahan maaf cukup masa ni ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di ruang masa di lain waktu. Mungkin Ramadan nanti kita jumpa insya-Allah, dan kita tunggu lagi pada masa-masa yang lain. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.